Okay. Dan seperti biasa, semasa i'tikaf ni kita bersama-sama dalam solat tadabbur Al-Quran. Kepada yang mungkin pertama kali menyertai i'tikaf ni, mungkin sebab itulah tak bawa mushaf kan, sebab tak diberitahu tentang bawa mushaf. Jadi sepatutnya i'tikaf ni tak perlu bagi tahu pun, memang kena bawa mushaf lah. Kita i'tikaf mestilah antara program utama kita adalah baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi masing-masing kena ada Al-Quran, terjemahan juga di depan dia. Jadi pada pagi ini insya-Allah ana akan berkongsi bersama-sama dengan antum, dengan ikhwah, beberapa ayat daripada suratul Anfal. Surah Al-Anfal ayat 67 sampai ayat 71. Ayat 67 sampai ayat 71. Ayat ni biasanya kita kategorikan sebagai ayat yang seolah-olah menegur kesalahan Nabi, dan nampak di situ seolah-olah Nabi SAW ada melakukan kesalahan. Nabi buat salah. Sebab itulah Allah turunkan ayat ni untuk tegur Nabi. Tapi kalau kita ta'ammul, kita perhati, kita tadabbur lebih mendalam, kita akan nampak satu dimensi, satu sudut kefahaman yang agak berbeza dengan apa yang kita faham sebelum ni mungkin, insya-Allah. Surah saya clear tak? Clear tak? Sebab dia menghadap sana, saya tak rasa clear lah. Ni sebelum kita cerita tentang ayat ni, dari segi makna dia, mungkin kita tengok sababun nuzul ataupun latar belakang tentang ayat ni, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Diceritakan panjang, ceritakan panjang di dalam Sahih Muslim, sanad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, semasa peperangan Badar, tentera musyrikin terbunuh sebanyak 70 orang dan ditawan sebanyak 70 orang pula. Selepas tawanan-tawanan ni dikumpulkan 70 orang ni, jadi Nabi pun bermesyuarat dengan beberapa orang sahabat, beberapa orang sahabat-sahabat ni, kibar sahabat. Dan Nabi tanya, ma tarawna fi haula'il asara, apa pandangan kamu semua, apa kita nak buat dengan tawanan-tawanan ni? Abu Bakar kata, wahai Nabi Allah, mereka ni adik-beradik kita juga. Maksudnya orang Quraisy ni adik-beradik mereka lah. Mereka ni adik-beradik kita, kaum kerabat kita, pakcik-pakcik kita. Aku berpandangan kita ambil fidyah, kita ambil tebusan. Maksudnya siapa yang nak bebas, dia bayar tebusan, lepas tu dia boleh bebas. Dan kita guna duit tebusan tu untuk kita mempersiapkan tentera kita untuk lawan mereka balik nanti. Maksudnya ada kekuatan di sudut material. Dan mudah-mudahan bila kita buat macam ni, satu hari nanti Allah bagi hidayah kepada mereka, mereka masuk Islam. Itu pandangan Abu Bakar.
Umar pula berpandangan, bila Rasulullah dengar pandangan Abu Bakar, Rasulullah tanya pandangan Umar, ma tara ya Ibn al-Khattab, apa pandangan kamu wahai Ibn al-Khattab? Umar kata, tidak. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, aku tak nampak, aku tak berpandangan seperti mana pandangan Abu Bakar. Maksudnya aku tak setujulah dengan pandangan Abu Bakar. Aku berpandangan supaya kita semua, dia tulis dalam bahasa Arab, kita pukul tengkok mereka. Maksudnya kita pancung lah. Kita pukul tengkok tu lagi faham macam lain pula kan. Karate tengkok lah kan. Maksudnya pancung, maksud bunuh. Nak lebih jadi orang kata apa, berkesan lagi, yang bunuh tu Umar bagi contoh, kalau Ali dia bunuh Uqail. Uqail ni adik-beradik Ali. Dia sendiri yang bunuh Uqail. Maksudnya Uqail termasuk dalam salah seorang daripada tawanan. Dan dia sebut salah seorang daripada kaum kerabat Umar sendiri. Umar sebut kaum kerabat dia tak sebut nama. Umar yang bunuh dia, Umar yang pancung dia. Sebab apa Umar kata? Sebab mereka ni kepala-kepala Quraisy. Orang-orang besar Quraisy, bukan sebarangan orang. Mereka ni antara pimpinan-pimpinan, tak boleh biar lepas macam tu saja. Tak habis lagi takat tu hadis ni. Jadi Rasulullah lebih cenderung kepada pandangan Abu Bakar untuk ambil tebusan lah, dan bebaskan. Tebus dengan sekian-sekian banyak harga dah, lepas tu dibebaskan. Lepas tu esok tu, falamma kana minal ghad, lepas esok tu Umar datang dan dia mendapati Rasulullah SAW dan Abu Bakar dua-duanya tengah duduk menangis. Qa'idaini yabkiyan. Qultu, Umar kata, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi shay'in tabki anta wa sahibak. Wahai Rasulullah, bagi tahulah kat aku, apa yang membuatkan kamu dan sahabat kamu ni menangis. Kalau aku rasa sedih, aku pun nak menangis juga. Kalaulah aku tak berapa rasa sedih, aku akan cuba menangis juga. Jadi Rasulullah pun kata dia menangis sebab urusan tawanan perang tadi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat 64, ayat 67 sampai ayat 71 suratul Anfal. Itu riwayat Imam Muslim. Ada riwayat lain daripada Imam Ahmad, lebih kurang ni juga. Tapi riwayat Imam Ahmad ni daripada Abdullah bin Mas'ud, tadi daripada Abdullah bin Abbas. Masa bagi pandangan tu, Abu Bakar bagi pandangan macam tadilah. Saya tak payah ulang balik lah hadis tu. Umar pun bagi pandangan macam tadi juga. Cuma ada pandangan ketiga daripada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah bagi pandangan, dia lebih kurang pandangan Abu Umar. Tapi Umar ni yang bunuh tu adalah kaum kerabat dia sendiri. Supaya nak jadi beza lah, ni hubungan kita bukan hubungan keluarga, tapi hubungan akidah. Itu ketegasannya. Tapi Abdullah bin Rawahah, dia kata kita cari satu lembah yang banyak hatab, banyak kayu api, bahan bakar. Kita masukkan mereka ni semua dalam 70 orang ni dalam lembah tu yang banyak kayu bakar ni, kita bakar mereka. Itu pandangan Abdullah bin Rawahah. Maksudnya bunuh juga. Bunuh juga. Dan kalau kita kumpulkan dua riwayat ni, maksudnya ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan. Dan masing-masing ada alasan dia. Apa sebab dia bagi pandangan tu.
Ha? Jadi selepas itu kesimpulan tentang hadis-hadis yang meriwayatkan tentang tawanan perang Badar ni. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Sebabnya pandangan tu adalah pandangan ramai. Pandangan tu adalah pandangan ramai, majoriti di kalangan tentera Islam. Sebab daripada 300 lebih tentera Islam dalam masa perang Badar ni, ada hampir 70 lebih adalah muhajirin. Adalah muhajirin. Jadi muhajirin ni dia agak dominan nak banding dengan Ansar. Jadi bila mereka yang bagi lebih banyak pandangan yang mereka ni cenderung pada pandangan Abu Bakar ni, jadi yang lain-lain pun ikut jugalah. Tak boleh lah bantah, sebab ni kaitan antara seolah-olahnya antara Quraisy dengan Quraisy. Jadi ini pandangan majoriti. Cuma Abu Bakar ni dia menyatakan dia yang jadi seolah-olah juru cakap kepada pandangan majoriti lain. Nabi tak kumpul lah semua orang sahabat. Jadi ikhwah, roh daripada ayat ni untuk kita lebih jelas, lebih faham. Kalau kita kata ayat ni turun tegur Nabi salah, kurang tepat. Kurang tepat. Seolah-olahnya Nabi Muhammad SAW ni, dia punya objektif ataupun matlamat utama dia bukanlah untuk menentang musuh Allah. Dia seolah-olah ada lagi orang kata apa, rasa simpati dekat kufar Quraisy. Dan seolah-olah matlamat Nabi ini bukanlah untuk menyebarkan risalah dia, untuk mengalahkan musuh dia. Seolah-olah Nabi sendiri pun dari segi orang kata apa, fikrah untuk mengatasi, menguasai musuh ni tak ada kat Nabi. Seolah-olah macam tu. Seolah-olah dalam bab ni Umar pula yang lebih mendahului Nabi. Maksudnya Umar lebih berfikiran lebih jauh pada Nabi. Seolah-olah macam tu. Ni kita nak fahamkan apa sebenar, kenapa Nabi cenderung pada pandangan Abu Bakar, dan apakah pengertian sebenar ayat 67 ni. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut maka nali nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Pada orang yang belajar bahasa Arab, Ustaz Syuaib balik dah ke? Oh, Ustaz boleh tolong juga. Sebab ayat ni bukan, kalau dengar ayat maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra, ayat ni kalau kita dengar bukan ayat macam satu ayat itab ni nak kata apa, ayat marah ataupun ayat macam bunyi menyalahkan. Dia lebih macam ayat penyata. Tengok dalam bahasa Melayu dia kata tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil jumlah khabariyah, di ayat penyata. Dia sekadar sebut tidak patut bagi seorang Nabi, li nabiyyin, tak sebut pun Nabi mana. Itu adab Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyebut perkara ni. Allah tak kata maka nalir rasul. Kalau sebut maka nalir rasul ada alif lam, faham terus rasul tu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sebut nabiyyin, dia nakirah, tak tahu siapa dia, nabi mana. Saja diumumkan. Bila sebut nabiyyin, tak ada alif lam. Nak senang saya biasa buat contoh kan. Alif lam dengan tak ada alif lam ni, kalau dalam bahasa Inggeris dia dengan the.